Salam sejahtera, selamat pagi. Masih bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat. Penularan wabak COVID-19 tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan apa realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar ini dan platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani dan tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Kekal di rumah kita, jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini, iaitu hari Khamis, iaitu hari Rabu, di Awani Pagi kita membawakan dua ahli parlimen, seorang ahli parlimen sebenarnya, ahli parlimen Jelebu dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Dalat di Sarawak. Ya, baik. Dan untuk anda menyampaikan apa isu-isu di kawasan anda, kita ada ruangan khas di astroawani.com, astroawani.com/reality rakyat, dan juga ada grup chat di Telegram yang anda boleh cari di Twitter dan Facebook. Kami ada kongsikan link untuk anda join, dan di laman web astroawani.com reality rakyat ini anda boleh lihat antara perkongsian yang kami telah letakkan daripada beberapa personaliti yang kami menghubungi, dan ini link kepada channel Telegram rasmi Realiti Rakyat untuk anda kongsi dan juga bincangkan. Kami akan muat naik setiap hari siapa wakil rakyat yang kami akan hubungi ataupun pihak NGO, dan anda boleh kongsikan apa keluhan isu-isu anda. Dan anda juga boleh letakkan terus saja pada ruangan khas ini, kongsikan pengalaman anda dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan juga berada bawah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, PKP. Anda boleh juga bersertakan dengan video, audio, foto, apa saja kami akan kongsikan dan letakkan pada segmen Realiti Rakyat ini, dan kami akan cuba menghubungi wakil rakyat di kawasan anda untuk kita lontarkan, kemukakan apa-apa sahaja persoalan. Dan untuk itu kita akan terus bersama dengan tetamu pertama kami bersedia menerusi Skype, Datuk Jalaluddin bin Alias yang merupakan ahli Parlimen Jelebu. Kita nak tahu apa agaknya keadaan terkini di sana. Yang kita tahu Jelebu sangat berdekatan dengan Seremban, iaitu merupakan sebuah zon merah yang telah pun dikenal pasti sebagai zon merah. Jadi kita nak terus tanya. Terima kasih kepada Datuk Jalaluddin bersama kami di Awani Pagi Realiti Rakyat. Selamat pagi. Kita nak terus membincangkan tentang keadaan penduduk di kawasan Jelebu sekarang ini. Kita memasuki fasa ketiga. Apa agaknya isu-isu utama yang mereka kemukakan kepada pihak pejabat ahli Parlimen Jelebu? Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudi bersama kami di Awani Pagi. Seperti yang saya kata tadi, apa agaknya keadaan terkini di Jelebu? Apa isu-isu utama yang dikemukakan oleh rakyat di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Di Jelebu ini sebenarnya tidak terkecuali daripada keadaan ataupun terkesan dengan penularan COVID-19 ini. Seperti di daerah-daerah lain dan juga di seluruh negara sekarang, masyarakat di Jelebu juga mengambil ataupun menerima segala saranan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan untuk menghalang ataupun memutuskan rantaian COVID-19. Yang pertama saya nak sebut pada pagi ini ialah tentunya apabila berlaku perubahan bentuk dan budaya hidup di dalam masyarakat kita, sama ada masyarakat bandar atau masyarakat luar bandar, terutamanya di Jelebu rata-rata adalah masyarakat luar bandar, tentunya terkesan dalam soal yang berkaitan dengan perubahan budaya hidup seharian, yakni ekonomi, pekerjaan, cara hidup dan sebagainya. Ya, ini adalah merupakan satu perkara yang boleh ataupun yang boleh meletakkan kesan, tetapi rata-rata apabila masuk kepada fasa yang ketiga ini, saya mempunyai satu persepsi bahawa keseluruhan masyarakat di kawasan Parlimen saya sudah boleh menerima bahawa ini harus dan mesti diterima dan dilakukan oleh semua masyarakat, terutamanya bagi kawasan Parlimen Jelebu.
Datuk, kalau kita lihat Jelebu ni merupakan daerah kedua terbesar di Negeri Sembilan dan kita dapat saksikan juga apabila sesebuah daerah ni begitu besar dan kita faham mungkin ada di setengah kawasan dari segi jaringan capaian internetnya mungkin agak berkurangan ataupun tidak memuaskan. Jadi segala maklumat mengenai COVID-19 ini walaupun di Jelebu sendiri COVID-19 masih lagi pada tahap yang rendah, saya kira di bawah 10 angka mereka yang dijangkiti COVID-19 ini, kita perlu memberikan kesedaran kepada mereka selain daripada media sosial. Kerajaan melalui KKM telah pun menyarankan ini langkah-langkah yang perlu diambil dan sebagainya. Apa langkah-langkah yang diambil di Parlimen Jelebu sendiri, Datuk sebagai ahli Parlimen Jelebu, untuk memberikan kesedaran dan juga untuk memberikan informasi kepada mereka di kawasan yang mungkin jaringan internetnya tidak memuaskan ini? Walaupun kawasan ini adalah merupakan kawasan yang boleh kita katakan sebagai capaian jaringan internet yang kurang, yang tidak sebegitu baik berbanding dengan kawasan bandar. Tetapi pejabat saya, terutamanya unit media saya, daripada yang terdiri, sekarang ini kita tambah sedikit barisan petugas media daripada pasukan sukarelawan, NGOs dan sebagainya, supaya membantu masyarakat luar bandar ini untuk menggunakan internet ataupun media sosial sebagai salah satu daripada sumber maklumat. Ke mana-mana kawasan yang tidak mendapat capaian yang tidak begitu memuaskan, kita menggalakkan ataupun menggunakan agensi kerajaan seperti Jabatan Penerangan dan juga agensi-agensi lain termasuk badan-badan NGOs untuk memberikan penjelasan dan juga menyampaikan segala maklumat yang disampaikan oleh pihak kerajaan untuk makluman dan juga maklumat terkini kepada masyarakat. Setakat ini saya dapati bahawa maklumat secara totalnya telah dapat disampaikan. Kan itu di kawasan parlimen saya ni kita boleh mengurangkan dalam soal penularan COVID ini, dan setakat ini kes yang positif bagi masyarakat kawasan parlimen saya tidak begitu teruk, tetapi dalam keadaan sama kita terus membuat pengawalan supaya penularan ini tidak menjadi lebih teruklah. Ya, Datuk, kita lihat ya kebanyakan penduduk di Jelebu ini banyak mengamalkan perniagaan sama ada PKS ataupun mikro secara kecil dan sederhana. Jadi ada juga yang mengamalkan ataupun mengusahakan pertanian. Pastinya mereka terjejas akibat pandemik COVID-19 ini dan juga perintah kawalan pergerakan PKP. Apa agaknya isu-isu utama yang mereka hadapi dan apa cadangan Datuk sendiri yang ingin Datuk kongsikan kepada kerajaan negeri dan juga persekutuan berdasarkan apa keluhan yang mereka hadapi sekarang ini? Saya dapati bila seperti saya sebut tadi, bila perubahan budaya hidup dalam soal ekonomi dan juga aktiviti sosial masyarakat sudah berubah, yang paling terkesan di kawasan saya ialah yang berkaitan dengan tekanan atau bebanan kos sara hidup mereka. Walaupun bantuan kita beri, pejabat saya setakat ini, pejabat Pusat Khidmat Parlimen, telah menyampaikan bantuan hampir kepada 12,000 ketua isi rumah di seluruh kawasan parlimen, dan ini juga boleh meringankan bebanan mereka kerana dalam soal peratusan, kalau saya sebut dalam soal peratusan, hampir 50% masyarakat di kawasan parlimen saya terkesan dalam soal yang berkaitan dengan kos sara hidup kerana mereka terjejas dalam soal pendapatan dan sebagainya. Jadi bantuan yang kita sampaikan bermulanya PKP dalam fasa pertama tempoh hari kita dah sampaikan, tetapi walau bagaimanapun ini mempunyai had-had tertentu kerana dalam soal kemampuan dan sebagainya. Jadi saya telah menyarankan supaya pelbagai pihak NGO termasuk masjid, surau, badan-badan sukarelawan mengambil usaha yang sama. Saya juga telah difahamkan bahawa Felda juga telah menubuhkan satu lagi jawatankuasa, yakni jawatankuasa Pusat Makanan Komuniti Rancangan, di mana satu badan NGO di Felda, kawasan saya ada 11 kawasan Felda, telah mengumpulkan sumbangan-sumbangan daripada pelbagai NGO untuk diserahkan dan disampaikan kepada semua golongan peneroka. Ini adalah merupakan satu langkah, dan insya-Allah pada waktu yang terdekat Pusat Khidmat saya akan menubuhkan satu lagi jawatankuasa sebagai yang kita namakan sebagai Jelebu Food Bank ataupun pusat makanan bagi masyarakat Jelebu, di mana kita akan mengumpulkan segala sumbangan masyarakat. Tetapi saya ingin menyarankan supaya pihak kerajaan, terutamanya pihak kerajaan negeri
mengambil langkah-langkah yang lebih ke hadapan supaya masyarakat di luar bandar tidak terputus bekalan apabila kita menjangkakan bahawa PKP ataupun penularan COVID ini memasuki fasa seterusnya, supaya masyarakat dan rakyat dapat meneruskan kehidupan mereka walaupun mereka tidak dapat atau meneruskan tugas dan peranan mereka untuk mencari sara hidup dan sebagainya. Datuk, kalau kita lihat, kita masih lagi ingin menyentuh mengenai pertanian, sektor pertanian, dan Jelebu katanya antara daerah yang menghasilkan getah yang terbaik di dunia dan juga penghasilan nanas terbesar di Malaysia. Dan apa agaknya nasib mereka, apa langkah dan juga bantuan diberikan supaya terus menggerakkan ekonomi ini, Datuk? Selain daripada bantuan kerajaan yang mereka terima dalam pengumuman rancangan ekonomi yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini dan ditambah rancangan kedua sebanyak 10 bilion itu, ini tentunya tidak mencukupi untuk menampung kehidupan mereka. Tetapi perkara yang harus mereka lakukan dan yang kita lakukan di Jelebu ialah pengeluaran dapat diteruskan, pemasaran dapat dijalankan, tetapi walau bagaimanapun ini terkesan dengan keadaan PKP dan sebagainya. Dan saya telah mengambil beberapa langkah supaya produk-produk mereka ini tidak menjadi satu produk ataupun terlebih penawaran berbanding dengan permintaan, dan kita harap supaya langkah-langkah yang akan kita lakukan ini boleh menampung sedikitlah apa yang mereka alami hasil daripada keadaan PKP sekarang. Ya, secara ringkas ya Datuk, tadi Datuk banyak sebut tentang gaya hidup baharu dari sudut aktiviti ekonomi dan sosial. Sangat menarik. Kita nak tahu bagaimana agaknya untuk bantu penduduk Jelebu ini adaptasi kepada norma baharu, terutamanya kita juga menjangkakan menjelang bulan Ramadan dan juga sambutan Hari Raya Aidilfitri ini banyak perubahan yang kita akan lalui sebagai seluruh rakyat Malaysia. Tetapi di Jelebu sendiri bagaimana agaknya persiapan untuk menyesuaikan diri dalam norma baharu ini? Ya, saya sebut perubahan budaya hidup sama ada dalam soal ekonomi, sosial, pergaulan dan sebagainya. Ini secara langsung adalah secara totalnya berubah. Masyarakat harus menerima perubahan ini sebagai satu budaya hidup yang bermula daripada sekarang. Kalau kita lihat, saya tengok masyarakat di Jelebu dalam sesi atau fasa PKP yang pertama dahulu, mereka sukar untuk menerima bahawa mereka harus duduk di rumah, tidak keluar bekerja, mencari sara hidup dan sebagainya. Tetapi keadaan semakin hari semakin baik. Jadi yang penting bagi mereka ialah kita harus bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID ini. Dan budaya ini tidak terhenti apabila PKP umpamanya ditamatkan oleh pihak kerajaan. Kerana kita harus menerima hakikat bahawa fasa kedua penularan COVID ini akan berlaku di dalam negara kita. Budaya untuk keluar membeli belah, terutamanya Ramadan yang akan menjelang tiba. Budaya pergi ke pasar Ramadan, ini semua mesti dihentikan secara serta-merta oleh masyarakat bagi kawasan bandar dan luar bandar. Kita galakkan supaya mereka menggunakan e-bazar, menggunakan tempahan online, menggunakan perniagaan secara online dan sebagainya. Dan ini saya fikir tidak mustahil untuk dilakukan oleh masyarakat di kawasan parlimen saya. Cumanya kita harus bantu dalam soal yang berkaitan dengan penggunaan atau kemahiran penggunaan online dan sebagainya. Dan saya fikir ini boleh kita laksanakan dengan baiklah. Ya. Baik, terima kasih Datuk Jalaluddin Alias merupakan ahli Parlimen Jelebu. Banyak perkongsian dikongsikan bersama dan juga cadangan yang disampaikan. Semoga Yang Berhormat dapat terus berkhidmat dengan baik selepas ini. Dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.